Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Anisa Zahira binti Zamri dari kelas PSMP PI 3619. Okey, saya akan membentangkan sebuah inovasi yang dihasilkan oleh saya yang bertajuk Mak Wanja, iaitu inovasi yang dihasilkan untuk membantu murid-murid memahami dan membezakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Bagi pada pengenalan pelaksanaan inovasi ini, iaitu dalam usaha menangani masalah kelemahan membaca Al-Quran terhadap murid sekolah, Kementerian Pendidikan telah menyarankan guru-guru menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan bahan bantu mengajar BBM yang sesuai dan menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna, menarik dan berkesan. Ini menurut KPM, Kementerian Pendidikan tahun 2004. Okey, pengenalan yang seterusnya iaitu mereka juga mengalami kesukaran bagi mengingati panjang harakat yang perlu dibaca apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Okey, ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh murid sekolah mengenai hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Okay, selain itu, hukum tajwid mad juga mempunyai pelbagai jenis, termasuklah mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Okey, ramai murid atau individu mengalami kesukaran bagi membezakan hukum mad sama ada huruf tersebut bertemu dengan huruf hamzah wasal dalam satu kalimah atau dua kalimah dalam hukum mad. Okey, seterusnya untuk Rational Project. Okey, projek inovasi yang saya hasilkan ini adalah untuk memberi kemudahan kepada murid dalam membezakan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil dalam sebuah lagu yang dicipta. Okey, seterusnya menurut Nur Hisham dan Jasmi 2019 menyatakan bahawa murid didapati sukar untuk mengingati hukum tajwid dengan baik kerana hukum tajwid tersebut banyak di samping mengakui yang bahawa mereka tidak dapat memahaminya. Okey, sebagai contoh, hukum mad dari segi nama tidak dapat difahami dengan baik. Namun, kadar panjangnya bagi setiap hukum sebenarnya adalah konsisten dan hanya dibahagikan kepada 4 jenis panjang sahaja. Manakala menurut Nur Hashidah Muhammad Nasir et al. 2010 mengatakan bahawa kegagalan murid dalam ujian kefahaman tajwid adalah kerana murid gagal mengingati nama-nama hukum tajwid disebabkan nama hukum tersebut adalah dalam bahasa Arab dan mereka juga keliru nama-nama yang hampir sama, contohnya mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil serta mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Okey, ini menjadi salah satu masalah kepada murid untuk memahami hukum mad dengan lebih mendalam. Okey, menurut Nur Azmina pula pada tahun 2018 menyatakan bahawa murid mengalami masalah dalam membezakan antara hukum mad jaiz munfasil dan mad jaiz dan mad wajib muttasil. Mereka juga tidak dapat menyebut istilah hukum mad tersebut dengan betul walaupun setelah diberi penerangan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahawa hukum mad ini perlu dikuasai dengan lebih baik serta murid perlu mengenali hukum mad tersebut dengan lebih jelas dan teliti. Seterusnya, untuk penyataan masalah, saya memilih daripada Nur Azmina Bilian 2018
menyatakan bahawa murid tidak dapat membezakan antara hukum tajwid, mad wajib mutasil dan majais mufasil. Okey, jadi penghasilan inovasi ini membolehkan murid memahami dan membezakan kedua-dua hukum mad tersebut. Untuk objektif pelaksanaan inovasi ini, yang pertama iaitu murid dapat membezakan antara hukum mad wajib mutasil dan majais mufasil dengan betul. Okey, objektif yang kedua iaitu murid dapat menyatakan cara bacaan hukum mad wajib mutasil dan majais mufasil dengan betul. Skop dan limitasi dalam pelaksanaan inovasi ini. Inovasi ini disasarkan kepada murid tahun 1 dalam bidang Al-Quran, khususnya tajwid dalam subjek pendidikan Islam. Kepentingan dan impak inovasi ini dilaksanakan. Yang pertama iaitu murid dapat membezakan antara mad wajib mutasil dengan majais mufasil dengan mudah melalui lagu yang dibina. Melalui lagu, kita boleh tahu bagaimana murid dapat memahami, kerana lagu merupakan perkara yang memberi keseronokan kepada kanak-kanak. Oleh itu, melalui lagu ni murid-murid mudah memahami dan dapat menghayati isi-isi lagu tersebut. Okey, untuk kepentingan yang kedua iaitu murid dapat mengenal pasti kalimah yang mengandungi hukum tajwid majais mutasil dan majais mufasil apabila membaca Al-Quran. Okey, seterusnya untuk impak yang ketiga. Seterusnya kepentingan yang ketiga iaitu murid boleh membaca kalimah yang mengandung untuk kepentingan yang ketiga iaitu murid boleh membaca kalimah yang mengandungi mad wajib mutasil dan majais mufasil dengan bilangan harakat yang betul. Kepentingan yang ketiga iaitu murid boleh membaca kalimah yang mengandung untuk kepentingan yang ketiga iaitu murid boleh membaca kalimah yang mengandungi mad wajib mutasil dan majais mufasil dengan bilangan harakat yang betul. Untuk anggaran kos pelaksanaan inovasi ini, dalam inovasi yang dihasilkan, tiada kos yang diperlukan kerana dalam penghasilan lagu, saya menggunakan latar belakang lagu rakyat. Jadi lagu tersebut tidak memerlukan hak cipta daripada mana-mana pihak. Okey, selain itu, inovasi yang dihasilkan juga menggunakan slide PowerPoint. Jadi ia tidak memerlukan sebarang kos dalam penghasilan inovasi. Okey, dan inovasi yang dihasilkan ini dapat menjimatkan kos. Inovasi yang dihasilkan ini menggunakan model proses kreatif ta'aruf yang terdiri daripada 4 iaitu persediaan, imajinasi, perkembangan dan tindakan. Okey, yang pertama dari segi persediaan sebelum melaksanakan inovasi ini perlu dibuat pemerhatian dan juga analisis untuk mengenali apa masalah yang dihadapi oleh murid-murid tahun 1 mengenai hukum 2 mad. Okey, seterusnya imajinasi. Imajinasi ini melalui penjanaan idea dan sintesis idea, iaitu bagaimana inovasi yang dihasilkan ini dapat membantu murid untuk memahami dan memudahkan mereka mengingati hukumat tersebut. Okey, seterusnya untuk perkembangan. Perkembangan ini memerlukan penambahbaikan dan juga penilaian, iaitu bagaimana inovasi ini dapat menilai murid untuk memahami
hukum mat melalui inovasi yang dihasilkan. Okey, seterusnya tindakan. Okey, tindakan melalui pelaksanaan dan amalan berterusan. Okey, pelaksanaan dan amalan berterusan ni boleh dilihat apabila inovasi yang dihasilkan berjalan dengan lancar dan sentiasa digunakan oleh murid tahun 1. Mari kawan-kawan kita belajar tajwid. Dua perbezaan dalam dua hukum mat. Mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Ada perbezaan, mari kita lihat. Mat wan, mat jawa. Mat wan, mat jawa. Mat wan, mat jawa. Ada perbezaan. Mat wan, mat jawa. Mat wan, mat jawa. Mak wan, mak jawa, ada perbezaan. Mak wajib muttasil, huruf alif waw ya. Temu huruf hamzah dalam satu kalimah. Dibaca panjang, 4 terima harakat. Mari kita lihat contoh kalimahnya. Ulaika, ha'umu. Itu dia contoh bagi mak wajib. Itu dia contoh bagi mat wajib. Mat jaiz pula huruf alif waw ya. Temu huruf hamzah dalam dua kalimah. Dibaca panjang, 4 terima harakat. Jom kita lihat contoh kalimahnya. Wa fi anfusikum wa ma ursilu. Itu dia contoh mat jaiz munfasil. Waladzi akhraja fasajadu illa. Itu dia contoh mat jaiz munfasil. Mari sama-sama kita mengingati dua perbezaan dalam dua hukum mat. Mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Ada perbezaan, marilah kita ingat. Mak wan, mak jawa. Mak wan, mak jawa. Mak wan, mak jawa. Ada perbezaan. Mak wan, mak jawa. Mak wan, mak jawa. Mak wan, mak jawa. Ada perbezaan. Penghasilan inovasi ini dapat digunakan apabila lagu tersebut dimainkan, murid-murid dapat melihat beberapa perkataan atau isi yang termaksud dalam lagu tersebut. Ini kerana dalam lagu tersebut ada beberapa contoh daripada hukum mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil yang membolehkan murid-murid memahami apa perbezaan mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil. Ini merupakan maklum balas daripada pembentangan proposal yang dibentangkan sebelum ni. Okey, yang pertama iaitu mnemonik yang dicipta dapat memudahkan murid untuk mengingati bilangan harakat dan perbezaan antara mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Itu menurut Siti Solehah Muhammad Rafi, tarikhnya 25 hari bulan 11 2021. Yang kedua iaitu pemilik suara kurang bersemangat apabila menyanyikan lagu dua hukum mat. Lirik lagu perlu ditambah baik agar selaras dengan objektif yang disasarkan. Ini oleh pandangan oleh Ustazah Muslihah binti Ismail pada tarikh 23 bulan 11 2021. Dan yang ketiga iaitu lirik lagu tidak mencakupi objektif inovasi dan irama yang dipilih kurang menarik perhatian murid tahun 1. Ini daripada Siti Aribatul Alawiyah
itu pada tarikh 23 November 2021. Melalui maklum balas yang diterima, saya mengubah beberapa ayat dan lirik lagu supaya lirik lagu tersebut dapat difahami oleh murid. Kita dapat melihat di sini bahawa pembuktian pencapaian inovasi yang dihasilkan meningkat daripada 15% yang lulus sebelum ini untuk membezakan hukumat jaiz, mufassir dan wajib mutasir. Dan kita boleh lihat kemudian meningkat kepada 85% murid yang lulus dalam membezakan dua hukumat tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa penghasilan inovasi yang dihasilkan ini dapat membantu murid-murid untuk membezakan dan memahami bahawa dua mat tersebut mempunyai perbezaan yang jelas. Kesimpulannya, penggunaan inovasi digital merupakan salah satu keutamaan dalam dunia pendidikan masa kini. Hal ini kerana inovasi digital dapat membantu murid untuk memahami beberapa masalah melalui grafik ataupun gambar yang menarik minat murid-murid tersebut. Penghasilan inovasi Mak Wanja juga membantu murid untuk memahami hukumat jaiz mufassir dan mak wajib mutasir dengan baik tanpa berlakunya kekeliruan dalam membezakan dua hukum tersebut. Setakat itu sahaja pembentangan inovasi oleh saya. Sekian, terima kasih.